وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini sudah sampai 4 Ramadan 1443 bersamaan dengan 6 hari bulan 4 2022. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, surah yang ke-40, juzuk yang ke-24. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 66. Ayat 66, 67 dan 68, insya-Allah 3 ayat. Apa tajuk yang kita akan bincang hari ini? Tajuk kita iaitulah Allah SWT perintahkan kepada Nabi SAW supaya nyatakan pendirian tiada kompromi dengan sebarang bentuk syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah nyatakan kuasa dia, menyatakan peringkat kejadian manusia bermula dari air mani sampailah ke tua, muda, tua, mati. Kemudian Allah nyatakan kuasa dia besar. Semua urusan Allah Ta'ala dengan kun fayakun. Kun fayakun. Tuhan kata jadi, jadi. Tuhan tak kata jadi, tak jadi. Itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Tidak ada siapa yang dapat mengatasinya, tak ada siapa yang boleh membatasinya atau menyekatnya, tak ada kuasa. Kalau orang nak sekat, orang panggil tidak jadi, tak ada apa, tak ada kesan bagi Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, kita mula dengan bacaan ayat. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1033. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت
فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Balik kepada ayat kita, ayat 66. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah lamma ja'aniyal bayyinatu min rabbi. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kepada Nabi supaya nyatakan pendirian. Apa dia pendirian dia? Inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Wahai puak kafir Mekah, geng-geng Abu Jahal dengan segala pak Abu, sesungguhnya aku dilarang menyembah benda-benda yang kamu sembah yang lain dari Allah, setelah datang kepadaku keterangan-keterangan yang jelas nyata dari Tuhanku. Ayat ini para pelajar sekalian, susunan ayat setelah Allah Ta'ala nyatakan sifatnya Al-Jalal wal-Azamah, yang agung, yang besar, maka Allah Ta'ala beritahu Huwal Hayyu la ilaha illahu, Allah Ta'ala yang hidup, yang tidak mati, yang tak tidur, maka tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Fad'uhu, tengok dalam ayat 65 tu. Sebelum daripada itu Allah nyatakan kekuasaan Dia, menjadikan malam dengan siang, menjadi langit dengan bumi, menyediakan rezeki kepada makhluk-makhluknya. Maka ayat ini Allah Ta'ala nyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bertegas, aku tidak akan kompromi dengan kamu, tidak akan menyembah berhala yang kamu sembah, dan tidak akan panggil semua panggilan-panggilan yang kamu panggil, kecuali aku akan panggil berdoa menyembah Allah Azza wa Jalla. Bila Nabi jadi macam ni, lamma ja'aniyal bayyinatu min rabbi, setelah aku menerima apa? Keterangan-keterangan yang jelas nyata dari Tuhanku. Sebelum dapat keterangan, Nabi pun tak dapat wahyu lagi, dia pun tak tahu. Maka namun begitu Allah jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecil tidak terjebak dengan benda mungkar, tidak terjebak dengan maksiat, dan tidak terjebak dengan melakukan perbuatan syirik. Itulah himayah ataupun ismah Allah Ta'ala jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga kemuliaan Nabi sebagaimana kata di ahli qasirah, hafizal ilahu karamatan li Muhammad aba'ahul amjada sawnan lismi tarakus sifaha falam yusibhum 'aruh min adamin wa ila abihi wa ummih. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala jaga kemuliaan Nabi daripada tok nenek dia dulu. Semuanya berkahwin, tidak ada mari daripada sifah, tidak. Maknanya Nabi itu dijaga daripada awal sehinggalah sampai kepada Nabi menerima wahyu, lamma ja'aniyal bayyinatu min rabbi, maka ketika datang arahan Allah Ta'ala supaya ikhlaskan tauhid, ikhlaskan ibadat kepada Allah SWT semata-mata, maka di sini Allah perintahkan Nabi supaya nyatakan kepada puak kafir pendirian dia, sikap dia, tauhid dia dan ajaran dia. Jadi kita kena, para pelajar sekalian, kita sendiri pun kena belajar ilmu, menyatakan sikap kita, jangan duduk main keluk-kelek kata orang. Jangan duduk main tak ada pendirian, macam lalang kata orang. Di mana angin bertiup, ke arah mana angin bertiup, ke situlah dia pergi. Kita kata la, kita ada istiqamah di dalam kehidupan beragama. Wa umirtu an uslima li rabbil alamin.
Wa umirtu, dan aku diperintahkan supaya tunduk taat bulat-bulat kepada perintah Tuhan sekalian alam. Jadi ayat ini Allah SWT perintahkan Nabi SAW supaya nyatakan pendirian dan dari sudut amalinya taat, tunduk, akur dan ikut segala arahan Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita buat benda-benda yang menyalahi peraturan. Tak boleh buat perkara yang menyalahi peraturan Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali, jangan berani-berani kata orang. Itu arahan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah tentu bila Nabi diarahkan sedemikian, Nabi membawa risalah daripada Allah, maka kita umatnya samalah, nyatakan pendirian, mantapkan tauhid, jangan goyah dengan apa yang dibuat oleh orang kafir. Kita tetap istiqamah di atas landasan yang disebut oleh Allah Ta'ala dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pergi kepada ayat yang kedua. Huwallazi khalaqakum min turab. Tanda pelajar, ayat yang kedua ni ayat tentang kejadian manusia. Manusia ni tahap kejadian dia macam mana? Huwallazi khalaqakum min turabin. Allah yang mencipta kamu dari tanah. Awak nak tahu cerita tanah macam mana? Tuan Syekh pimpinan kata tengok kepada nota nombor 1010 dengan 1011. Yang dilepas ada 1010 dengan 1011. Para pelajar boleh tengok balik dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat panjang. Ayat 5. Ayat 5. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turabin summa. Ayat ni jelas. Dia panggil dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 5 jelas tentang kejadian manusia. Dan tengok nota sebut di bawah, kita sebut Huwallazi khalaqakum min turab. Allah kata Allah yang mencipta kamu, asal kejadian tok kita, tok Adam tu dari tanah. Ayat ini munasabah dia. Kenapa selepas Allah perintahkan Nabi supaya nyatakan pendirian, jangan terjebak dengan sembah berhala, tunduk dan akurlah kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya terus mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Jangan percaya kepada berhala-berhala yang langsung tidak ada kuasa sekelumit pun. Maka Allah cerita peringkat kejadian manusia ini menunjukkan kuasa Allah Azza wa Jalla. Peringkat kejadian manusia. Apa dia manusia dijadikan? Tengoknya pelajar, dia punya tahap kejadian kita. Kita semua ni yang kata ayat itu orang lain, bukan. Hak jadi daripada monyet itu seorang ya. Nama dia Pak Cik Darwin. Kita biar ke dia lah, dia nak jadi monyet ke? Nak, tapi kita orang beriman, kita tak mau jadi monyet. Kita kata kita ni mari daripada tok ayah kita siapa? Adam alaihi salam, tok Adam. Oh, ada juga orang kata kita ni manusia tapi perangai kemonyetkan. Ada kata tak? Oh, tanya dia melompat atas pentah tu betul-betul macam monyet dalam zoo. Duduk melompat atas pokok. Tak ada etika, tak ada akhlak Islam, tak ada. Tapi dipuja oleh orang. Sama-sama kemonyetkan belaka, pujalah dia tu. Hanya monyet boleh puji monyet, kata orang. Na'udzubillah. Baik, kita pergi satu-satu dalam cerita ayat ni.
Huwallazi khalaqakum min turab. Allah mencipta kamu dari tanah. Siapa dia dari tanah? Tu ayah kita. Siapa tu ayah kita? Tu Adam. Thumma min nutfah. Kemudian dari setitik air benih. Air benih, ayah bercampur dengan hak ibu, jadilah awak. Thumma min alaqah. Kemudian bila dia jumpa hak ayah dengan mak dalam rahim, maka jadilah dia tu sebuku darah beku. Thumma min alaqah. Nutfatin summa min alaqah, sebuku darah beku. Kemudian dari seketul daging, kemudian dari seketul daging, thumma yukhrijukum tifla, kemudian Allah mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak. Mula-mula air mani, lepas tu jadi darah, lepas tu jadi seketul daging, kemudian mari tulang, kemudian membesar, keluarlah baby awal. Nah, keluar awal ke tidak? Keluarlah awal, keluarlah mek, jadinya. Thumma yukhrijukum tifla, kemudian Allah keluarkan kamu jadi kanak-kanak. Baik, kita tengok dalam Al-Quran. Tadi kita sebut suratul Hajj ayat 5. Ada satu lagi ayat lain yang mendetailkan kejadian manusia ni. Coba tengok surah Al-Mu'minun. Ada nun, ada waw nun. Yang ni Al-Mu'min. Surah yang ke-40 ni surah Al-Mu'min. Satu lagi surah Al-Mu'minun. Tambah waw nun, waw nun, Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14, Allah kata apa? Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami jadikan manusia itu daripada tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian keluarlah air mani, air benih dalam tempat yang teguh dalam rahim ibu. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Tengok. Daripada air mani itu jadi darah. Dari seketul daging. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Daripada darah itu jadi seketul daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Daripada daging itu jadi tulang. Fa kasawnal 'idhama lahma. Tulang itu dibungkus dengan daging-daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Bila kamu keluar jadi baby orang comel. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ayat ini ditafsirkan lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil hadis Abdullah bin Mas'ud. Tanda ni pelajar, hadis Abdullah bin Mas'ud. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, inna ahadakum tulis hadis ni, inna ahadakum yujma'u khalquhu. Inna ahadakum yujma'u khalquhu min fi batni ummihi. Allah kata setiap orang itu akan dikumpulkan dalam perut mak dia. Berapa hari? 40 hari. Summa yakunu 'alaqah misla zalik. Kamu dah kata apa ni, darah. Jadi darahnya beku tu 40 hari. Summa yakunu mudghah, seketul daging misla zalik. Seumpama itu juga. Jadi di sinilah timbul khilaf ulamanya. 40, 120. Summa yab'asullahu malakan fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian Allah hantar mari malaikat, ditulisnya 4 perkataan. Yuqalu lahu uktub amalahu, tulis amalan dia.
rajin kau malas. Baik ke tak baik. Wa rizqahu, tulis rezeki dia. Wa ajalahu, di mana ke ajal dia berapa umur. Wa syaqiyun au sa'idun, dia ni orang baik ke orang celaka, na'udzubillah. Thumma yunfakhu fihi ruh, kemudian ditiup ruh. Hadis ni panjang. Para pelajar tulis hadis ni rawahu Muslim. Rawahu al-Imam Muslim, panjang lagi. Tapi yang kita naknya kejadian manusia tu. Kejadian manusia, para pelajar tulis peringkat kejadian manusia. Habis jadi. Adakah ruh tu ditiup 120 hari ataupun 40 hari? Satu kajian yang dibuat oleh para ulama semasa, mereka kaji, dia panggil Hay'atu I'jazil Ilmi, badan mengkaji hadis-hadis Nabi dari sudut sains. Maka diambilnya hadis ni misla zalika 3 kali. Dia kata bukan campur dalam masa itu juga. Mana dia jadi air mani, jadi darah, jadi seketul daging, dalam masa itu juga ditiup ruh, maknanya dalam masa 40 hari, bukan 120 hari. Jadi khilaflah ulama semasa ni dengan kajian para ulama terdahulu yang menetapkan bahawa janin itu ditiup roh pada umur 120 hari. Orang-orang semasa kata tidak, lebih awal daripada itu. Ana terjemahkan kajian tersebut. Tuan-tuan boleh tengok dalam abuanasmadani.com. Tajuk dia kejadian janin dan peniupan roh. Jadi kajian ini kita letak. Dan ahli sains juga bersetuju, ahli kesihatan juga bersetuju bahawa janin itu ditiup ruh awal, bukan 120 hari. Kita kata wallahu alam, itulah ilmu itu sangat luas, kajian masih lagi terbuka. Kita pun jangan duk berkerah lengan dengan satu pandangan. Peluaskan sikit. Baik. Susah dalam perut, apa jadi? Summa yukhrijukum tifla. Keluar dah dia, kuat-kuat dah. Kemudian Allah mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak. Jadi orang dah dia. Nah, kuat-kuat dah weh. Kuat dah. Summa litablughu ashuddakum. Kemudian kamu dipelihara hingga sampai ke peringkat umur dewasa. Sada kita. Summa litakunu syuyukha. Dan kemudian kamu dipanjangkan umur hingga sampai menjadi tua. Dulu kita muda comel, kulit pun kerak, orang panggil licin molek. Tak? Gigi pun sedap, makan kepala sendi ayam boleh kerak molek. Lutut pun jalan sedap, berlari sana sini. Mari tua pun gonjeh habis dah. Nah, kulit pun sudah kecut, gigi pecabut, lutut bergoyang, jalan ketar-ketar dah. Nak kata apa? Wa minkum man yutawaffa min qabl. Dalam pada itu ada di antara kamu yang dimatikan sebelum itu. Jadi ada juga orang mati awal. Mati bila? Mati sebelum dia besar pun ada juga. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut tanda pelajar. Surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Allah kata aku jadi kamu itu daripada lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Lepas pada lemah tu kuat semula. Ni macam awal-awal kita ni kuat tengah kuat ni tak? Kuat makan, kuat main, kuat buah, kuat belaka-laka ni. Sihat molek, tak ada pantang larang. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Selepas daripada kamu kuat, lemah balik. Macam kita tok ayah, nenek-nenek ada lemah dah lah. Wa syaibah, berubah habis dah. Rambut orang molek-molek comel dulu kat putih dah lah ni. Apa dia? Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah Ta'ala dia buat apa yang dia nak,
Allah Ta'ala yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Surah Ar-Rum ayat 54. Dalam surah Al-Hajj tadi kita dah sebut, ada orang yang mati awal, wa minkum man yutawaffa min qablu. Ada orang belum beranak mati dah. Dalam surah Al-Hajj Tuhan kata, wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Kami letak kamu dalam perut mak, dalam rahim mak sehingga tempoh dia. Thumma nukhrijukum tifla. Kami keluar kamu jadi baby. Thumma litablughu ashuddakum. Ada yang membesar, remaja, pemuda, hebat. Wa minkum man yutawaffa. Ada hak mati awal. Jadi samalah ayat Quran ni. Wa litablughu ajalan musamma. Kalau tak mati awal pun mati juga pada tempoh yang ditetapkan. Akhir ayat ini Allah kata apa pelajar? Walitablu ajalan musamma. Allah melakukan demikian supaya kamu semua sampai kepada masa yang ditentukan oleh Allah sebelum kita mati. Dan wala'allakum ta'qilun, supaya kamu memahami hikmah-hikmah kejadian itu serta kekuasaan Allah. Jadi besar daripada kejadian ini, Allah nak kita berakal. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu menggunakan akal kamu berfikir tentang hikmah kejadian segala perkara, dan apa saja yang dijadikan oleh Allah penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijaksanaan. Jangan dipertikaikan, jangan ditanya-tanya kabar, jangan diputar belik, bahawa Allah Ta'ala sepenuh dengan hikmah, kebijaksanaan. Dia buat kum fayakun, ikut dia nak. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah ayat tentang kejadian manusia. Kita pergi kepada ayat terakhir dalam siri kita ni. Huwallazi yuhyi wa yumit. Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah Ta'ala yang menghidupkan dan yang mematikan. Para pelajar, munasabatul ayat, susunan ayat ini setelah Allah Ta'ala sebut tentang kejadian manusia dari asalnya, proses dari tanah, kemudian dia jadi air mani, darah, seketul daging, keluar kanak-kanak sampai tua, sampai kata di ulama, ayat ini menjadi dalil bihadhihi taghayyurat, perubahan-perubahan itu menunjukkan kepada adanya Allah Al-Qadir, Allah yang maha berkuasa. Bila Allah maha berkuasa, maka di tangan dialah huwallazi yuhyi wa yumit, Allah yang hidup, yuhyi yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah Ta'ala, kita ni kadang-kadang kita memikir pelik ke tidak? Orang ni perlu kepada ayah, ayah dia mati awal. Orang ni perlu kepada mak, mak dia mati awal. Kadang-kadang mak perlu pada anak, anak dia pula mati awal. Masya Allah. Biasanya Allah nak uji orang tu, dia ambil anak hak dia sayang. Seorang makcik ni anak dia ramah, 10 orang anak. Adalah anak hak dia sayang tu, nak laki-laki seorang, perempuan belakang hak lain tu. Boleh tak pilih menantu, boleh tak terima menantu. Tiba-tiba Allah Ta'ala ambil anak laki-laki yang seorang itu mati, yang perempuan tak mati. Tak ke penip Allah, ujian Allah Azza wa Jalla. Mak dia kata, kalau ambil anak perempuan apa, aku tak sedih sangat. Engkau ramai lagi. Bukan tak sayang anak, tapi ramai lagi. Ni ambil anak laki-laki, hak seorang tunggal ni. Itulah ujian Allah SWT, kita tak tahu. Sebab tu Tuhan kata, wala'allakum ta'qilun. Kamu kena ada akal. Kejadian apa benda yang Allah Ta'ala jadi itu, semuanya menunjukkan kuasa Allah dan mengandungi hikmah yang kita tidak tahu.
Bila kita tengok, oh baru kita sedar ini dia hikmah dia. Ya Rabb. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. Maka ia hanya berfirman kepadanya. Tuhan awak apa? Dia firman, dia kata kun, jadilah. Fayakun, maka menjadilah dia. Jadi ayat ini menunjukkan kuasa Allah, cukup dengan Allah Ta'ala perintah kun fayakun. Jadi. Kita ni kun, kuat apa boleh? Tak buat-buat juga. Allahu Akbar. Kita kata itulah yang kita kena sedar, yang kita kena khabar, yang kita kena ingat, kita ni lemah sangat-sangat. Ada berapa ayat kun fayakun? Tanda ni pelajar. Ayat kita ni, ayat kita surah Al-Mu'min ayat 68. Kun fayakun. Suratul Nahli, tulis Suratul Nahli ayat 40. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Allah kata apa? Bila aku nak apa-apa, kun, jadi lalu. Dalam surah Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Habislah surah Yasin dah. Ini ayat, 3 ayat menunjukkan kun fayakun. Kita tidak istisaq, bukan kata kajian menyeluruh. Cuma ada ayat yang persamaan. Ayat yang menunjukkan kun fayakun. Surah kita ni Al-Mu'min 68, An-Nahli 40, Yasin 82. Semuanya menunjukkan kuasa Allah. Perintah je kun fayakun, jadi selalu. Masya Allah. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah kepada al-fawaid at-tarbawiyah wal fawaid al-ilmiyah. Yang pertama, tulis faedah yang pertama, wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Yang pertama sekali Allah minta supaya Nabi, qul inni nuhitu, aku dilarang daripada menyembah, meminta lain daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian peristiharan berikutnya, wa umirtu an uslima li rabbil alamin, dan aku diperintahkan supaya tunduk taat bulat-bulat kepada perintah Tuhan sekalian alam. Tulis tu. Kata ulama tadabbur, umirtu uslima ay biqalbi wa lisani wa jawarihi. Aku tunduk, akur, patuh, serah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan hatiku, dengan lidahku, dengan anggota. Mana hati menerima, yakin dengan perintah Allah. Lisan berkata alhamdulillah, memuji Allah Azza wa Jalla. Anggota tunduk, akur, buat segala perintah Allah Azza wa Jalla. Itu yang dikatakan uslima, mana serah diri. Bukan sekat napuk tunduk ya, tapi hati tak percaya, tak boleh. Ada setengah orang ni dia tunduk tapi hati itu tak pakai mana. Saya saya ikut itu sebab peraturan SOP kata orang sekarang. Sebenarnya tak mau ikut-ikut pun. Kita kata itu di antara kepeningan yang berlaku pada masyarakat, sebahagian daripada masyarakat. Maka ayat ini mengajar kepada kita satu kaedah. Tulis kaedah. Kaedah dia panggil at-takhliyah.
at-takhliyah, mengosongkan bekas, qabla at-tahliyah, sebelum kita isi balik. At-tahliyah mana dalam ayat ini Tuhan kata wa nuhitu, aku dilarang daripada sembah lain daripada Allah. Maknanya hati aku ni mesti bersih, mesti kosong daripada segala bentuk syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Kena kosongkan. Kemudian mana tahliyah? Tahliyah dianya wa umirtu an uslima, aku diperintahkan supaya menyerah diri. Ini dia panggil tahliyah. Sama juga dengan kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. La ilaha itu dia panggil nafi. Nafi, tak ada Tuhan yang berhak disembah. Dia panggil apa ni? Takhliyah, kosongkan. Wa illallah itu dia panggil isbat. Nafi dengan isbat. Isbat apa? Maknanya kita isbat Allah saja yang aku puja, yang aku puji, yang aku sembah. Dia panggil at-takhliyah wa tahliyah. Satu lagi kaedah dia panggil an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. Kita tolak, kemudian kita ambil. Para pelajar sekalian, kita pergi kepada faedah yang kedua. Tulis faedah yang kedua. Walitablughu ajalan musamma. Allah kata apa? Supaya sampai kepada tempoh yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagi kita orang beriman, tanda ni pelajar, bagi kita orang beriman bahawa tempoh hidup kita atas dunia ini setakat mana? Setakat mana? Setakat yang diizinkan oleh Allah kita hidup. Itu dipanggil ajal. Ajal tu mana? Tempoh. Likulli ajalin kitab. Setiap tempoh itu ada masa dia. Ada orang yang hidup 100 tahun, 90, 80, 60, 50. Ada hidup yang sekejap je. Muda-muda sudah mati pun ada. Maka ayat ini, tulis pelajar ni, ayat ini menjadi hujjah kepada ahli sunnah wal jamaah bahawa kematian seorang manusia itu apabila ajalnya sudah tamat tempoh. Ajalnya tamat tempoh. Berbeza dengan Mu'tazilah dan Qadariyah. Ia menyangka bahawa orang yang mati dibunuh, dia mati sebelum ajal. Cuma ditamatkan tempoh cepat. Kita kata ahli sunnah tidak. Ajal dah tu. Cuma cara mati. Orang ni mati dibunuh, orang ni mati aksiden, orang ni mati tenggelam air, orang ni mati jatuh kapal terbang, orang ni macam-macam mati. Itu dia panggil sudah dikira. Tapi dia kata mati bighairi ajal. Sebab dia mati ngejuk. Kita kata tidak, itu dah termasuk dalam ajal. Yang ketiga, tanda pelajar, faedah yang ketiga. Huwallazi yuhyi wa yumit. Huwallazi yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ayat ini bayanu kamali qudratillah. Ayat ini menjadi tanda sempurnanya kuasa Allah Azza wa Jalla. Sempurna kuasa Allah. Allah Ta'ala kata, mu nak mati, aku mati. Allah Ta'ala nak hidupkan, hidupkan. Timbul lagi soalan, bukankah Nabi Isa, dengar ni, Nabi Isa pernah hidupkan orang mati? Adakah Isa juga mempunyai kuasa macam Tuhan? Qulna bala, ya benar, Nabi Isa pernah hidup orang mati. Walakin biiznillah, Allah yang izinkan. Dalilnya, waktu Isa bercakap, tanda surah Ali Imran ayat 49, wa uhyil mauta biiznillah. Isa kata, aku boleh hidup orang mati dengan izin daripada Allah. Bukan semua orang mati dia pergi hidup. Orang tu ya dia pergi hidup tu sebagai tanda mukjizat. Tidak kata orang mati so mari hidup balik. Tak payah tanya. Aku pergi hidup balik. Dah terhad, limited kata orang. Timbul lagi soalan.
Bukankah orang kalau dia bunuh orang, dia hidup? Bunuh orang, lepas tu dia hidup. Kita kata dia bukan menghidup matikan, dia hanya membawa sebab kematian kawan tu, kena bunuh. Ingatkan cerita Namrus bila dia berlawan dengan Nabi Ibrahim tu. Dia bawa dua orang. Dia kata Tuhan boleh hidup boleh mati, aku sama juga. Hak ni aku hidup tak tepi. Hak ni aku mati pancung. Tak cerdik lagu tu. Sama dengan satu cerita. Nak dengar ke cerita ni? Nak dengar? Itu dia panggil sebab-sebab kematian. Bukannya dia mematikan. Ada satu cerita orang etis. Etis ni orang mulhid. Dia kata dia boleh jadi makhluk. Boleh menciptakan makhluk. Habis dia ambil daging. Dia tok satu bekas daging ni busuk. Bila busuk keluar ulat. Ngongak-ngongak ulat. Dia tengok aku boleh menghidupkan makhluk. Dia gamak dia bijak kali. Kata dilawan dia orang Islam, oh hebat you, boleh menghidupkan makhluk. Sekarang ni kalau kamu hebat, berapa ekor ulat tu, berapa ekor? Fabuhital ladzi kaba, bengong pun dia, tak tahu apa ekor. Kita kata secakap. Satu kata-kata dengar ni. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dalam ayat yang sama lagi. Allah kata bila dia nak buat satu benda, dia kata kun fayakun. Tulis ni ayat ni. Kun fayakun. Ini yang keempat tulis. Innama amruhu iza arada an yaqulu lahu kun fayakun. Allah, perintah Allah SWT tu mudah. Setiap benda dengan perintah Allah. Setiap benda jadi dengan perintah Allah. Dia bukan jadi sendiri. Kata orang tabiat. Tabiat biasa. Turun hujan, naik tumbuhan. Kemarau, tak ada hujan, jadi kemarau. Ini tabiat. Musim ni musim sejuk, musim. Kita kata betul lah tabiat, tapi dia duduk di bawah siapa? Duduk di bawah perintah Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah ada kata-kata yang selalu kita dengar, Subhana man amruhu bainal kafi wan nun. Ada dalam doa tu. Subhana man amruhu bainal kafi wan nun. Maha suci Allah Taala, arahan dia di antara kaf dengan nun. Itulah tu. Kita kata tak betul. Sebab Allah Taala sebut dalam ayat Quran ni apa? Fa innama yaqulu kun fayakun, baru jadi. Dia kata di antara kah dengan nun. Kenapa kita reka di antara kah dengan nun tu? Dia kun, baru jadi perintah. Fa innal amra huna bi ma'nal ma'mur. Bila Allah Taala kun, jadi baru jadi. Fayakun, maka dia pun jadi. Al fa'ulit ta'qib. Fayakun, lepas pada Allah perintah kun, baru jadi. Kita ni di antara gitulah kadang-kadang bahasa kita. Bahasa kita di antara kah dengan nun. Amru di antara kah dengan nun. Kalau di antara tu belum diperintah lagi, celah tu. Kun. Masya Allah, tabarakallah. Banyaklah benda-benda batiniah yang pelik-pelik ni akan timbul apabila orang mengaji benda pelik. Sebab itulah kita tak sedut cari benda pelik lah atas dunia ni. Cari hak Nabi ajar sudah. Satu lagi yang kelima, tanda pelajar. Yang kelima dalam ayat 66 naik balik. Wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Allah Ta'ala perintahkan supaya, dan aku diperintahkan supaya tunduk taat bulat-bulat kepada Allah. Tunduk taat bulat-bulat kepada Allah, kepada perintah Allah. Ayat ini li rabbil alamin ay rabbikum wa rabbi ghairikum. Pasal tu dia tak kata kenapa Allah Ta'ala tak ajar Nabi supaya uslima lillah. Aku diperintahkan supaya menyerah diri kepada Allah. Kita orang beriman tak ada masalah lah. Sebab memang kita akan mengakui Allah Tuhan kita. Kita akan tunduk pada Allah.
Tapi untuk makhluk lain dia mengaku Allah itu sebagai pencipta alam. Allah Ta'ala yang menjadikan langit dengan bumi. Wala in sa'altahum, kalau mu tanya puak kafir, siapa dia? La yaqulunna Allah. Mereka kata Allah. Jadi dia tahu Allah lah pencipta alam, Tuhan pemilik alam. Maka Allah ajar Nabi supaya kata an uslima li rabbil alamin. Aku diperintahkan supaya tunduk kepada Tuhan pemilik alam ini. Manusia yang mengaku Tuhan sebagai pencipta alam, kenapa kamu pergi sembah berhala? Kenapa kamu tidak tunduk kepada Allah? Tengok dia punya perbahasan dia dakik. Mana kerana Allah Ta'ala, Tuhan tak ajar Nabi SAW kata uslim lillah. Dia suruh kata lirabbil alamin, supaya dia jadi luas. Lianna Allah rabbul alamin, Allah Ta'ala lah Tuhan kepada alam ini. Wa rabbul alamina ahaqqu an yuslam lah. Pemilik alam inilah yang berhak untuk kita serah diri kepada dia, untuk kita sembah dia. Jadi kamu semua tahu Tuhan ini sebagai pemilik alam, tapi kenapa kamu tidak menyembah Allah Azza wa Jalla? Ayat ini ayat nak ilzami ke atas kepala orang yang mengaku ada Allah, ada Tuhan, tapi dia tak sembah Allah. Tamatlah perbincangan kita, para pelajar sekalian. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat kita yang ke-69 dalam CD yang akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.